Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Aida bin Azman. Hari ini saya akan membentangkan tentang perpustakaan sekolah saya, iaitu Perpustakaan Hajar Sukini. Selain perpustakaan, Pusat Semua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulau Perdana mempunyai 9 bilik khas yang lain, iaitu bilik nilam, bilik digital, bilik multimedia, bilik pembelajaran abad ke-21, bilik rekreasi, galeri PPS, perpustakaan kafe, ruang cendawan dan galeri seni perdana. Perpustakaan SMK Seri Pulau Perdana mula beroperasi pada tahun 2015, iaitu sejak pembukaan sekolah ini lagi. Perpustakaan ini telah dirasmikan oleh YB Haji Suhaimi pada tahun 2017 dan perpustakaan ini telah dinamakan sebagai Perpustakaan Hajar Sukini sebagai penghargaan kepada Puan Hajar Sukini binti Dahlan yang merupakan pengetua pertama SMK Seri Pulau Perdana. Pada tahun 2015, perpustakaan dan bilik kerja PPS mula beroperasi dengan sepenuhnya. Pada tahun 2017, Perpustakaan Hajar Sukini dirasmikan oleh YB Haji Suhaimi dan diikuti dengan majlis perasmian perpustakaan. Dan pada tahun 2018, pendekorasian keseluruhan perpustakaan telah sampai ke penghujungnya. Gambar di sebelah kiri menunjukkan keadaan asal perpustakaan pada tahun 2015 dan di sebelah kanan adalah gambar selepas pendekorasian. Selepas perpustakaan dinaik taraf, ia mampu menampung 70 pengunjung pada satu masa. Perpustakaan ini dilengkapi dengan sistem SLIB, iaitu Sistem Otomasi Pusat Sumber bagi memudahkan proses peminjaman buku. Dengan reka bentuk yang segar, ia dapat meningkatkan minat para pelajar bagi mengunjungi perpustakaan. Akhirnya, konsep warna perpustakaan ini diinspirasikan oleh warna logo Pusat Sumber SMK Seri Pulau Perdana, iaitu ungu dan putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Perpustakaan Cafe Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulau Perdana. Pada hari ini, saya Nur Izzati Alia binti Zaiful akan menerangkan beberapa maklumat tentang Perpustakaan Cafe ini. Adakah anda tahu terdapat beberapa objektif penubuhan kafe? Antaranya adalah untuk menarik minat murid ke pusat sumber. Seterusnya, dapat memaksimalkan penggunaan ruang. Selain mencari dana untuk PPS, kami juga dapat mempelajari ilmu perniagaan sejak di bangku sekolah. Pada 2015, perpustakaan kafe ini telah dijadikan sebagai bilik rujukan dan juga ruang sofa. Di sini anda boleh lihat keadaan perpustakaan kafe yang semakin berkembang pada 2017. Di kaunter jualan ini, kami telah menjual pelbagai aneka makanan dan minuman. Antaranya adalah cream puff, bubur, sandwich dan lain-lain. Kami juga memberikan ruang agar murid-murid dapat beratur dan tidak berebut-rebut semasa membeli makanan. Kami juga menyediakan ruang pelajar yang luas dan juga selesa agar pelajar dapat berehat dan mengulang kaji pelajaran dengan baik. Ini adalah kelengkapan bufet dan juga set pinggan mangkuk untuk 40 orang tetamu. Seterusnya, ini adalah ruang koleksi hobi yang telah dikumpulkan oleh Cikgu Syah dan juga guru-guru yang lain. Di sini terdapat beberapa koleksi hobi iaitu koleksi sampuraya, koleksi stamp, koleksi wang dan juga lain-lain. Sebagai unit kafe, tugasan kami adalah untuk memastikan bilik sentiasa bersih, kemas dan terjaga setiap hari. Seterusnya, kami juga perlu mengurus jual beli dan kiraan stok. Selain itu, kami perlu menjaga aset dan peralatan yang berada di kafe. Akhir sekali, kami juga perlu memantau dan juga mengawal disiplin murid. Itu sahaja daripada saya. Saya harap informasi ini dapat memberi manfaat kepada semua. Maaf jika ada terkasar bahasa ataupun terlepas cakap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Bilik Nilam Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulau Perdana. Bilik nilam ini telah dirasmikan oleh Yang Mulia Empu Hajah Nur Akmal binti Empu Sulaiman, iaitu Pengarah Pembadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor pada tarikh 20 April 2017. Ini ialah suasana di dalam bilik nilam pada tahun 2015 dan kini. Seperti yang anda dapat lihat, telah banyak penambahan yang berlaku untuk keselesaan guru dan juga pelajar. Contohnya seperti penambahan penghawa dingin.
Selain dari itu, bilik ini juga boleh memuatkan seramai 35 orang murid termasuk guru dalam satu masa. Untuk pengetahuan anda semua, bilik ini telah diuruskan oleh Cikgu Hairul Nisa, iaitu salah seorang dari guru di PSS kami. Bilik ini juga menyediakan pelbagai kemudahan seperti TV Astro, LCD mudah alih untuk kegunaan guru dan juga pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, dan notebook untuk pengurusan data-data nilam. Bilik guru pengurusan juga terdapat di dalam bilik nilam ini dan salah satunya ialah meja Cikgu Hairul Nisa. Untuk pengetahuan anda semua, bilik nilam ini popular semasa waktu nilam dan juga di lift. Ini kerana ramai guru ingin memberi peluang kepada murid untuk membuat nilam. Penjualan kertas nilam juga disediakan untuk murid yang ingin membuat nilam dengan harga 10 sen sehelai. Duit tersebut akan digunakan sebagai kos fotostat kertas nilam dan penyediaan sagu hati kepada murid yang membuat nilam paling terbanyak. Itu sahaja dari saya. Maaf jika ada terkasar bahasa dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke bilik digital PSS SMK Seri Pulau Perdana. Saya PPS Hafizal akan menunjukkan kepada anda semua tentang bilik digital PSS. Bilik ini dirasmikan oleh Encik Saruan iaitu YDP PIBG pada tahun 2017 dan diurus oleh Cikgu Hidayat. Bilik digital ini mempunyai satu smartboard dan satu LCD. Smartboard ini mempunyai ciri-ciri khas seperti touchscreen yang boleh memudahkan guru untuk mengajar. Bilik ini diisi dengan 35 kerusi berlipat. Bilik ini bertemakan biru. Bilik ini boleh menampung 35 orang dalam satu masa. Bilik ini tidaklah berapa besar, tetapi dengan menggunakan kerusi berlipat dapat memuatkan ramai murid. Akhir sekali, bilik digital ini terletak di antara bilik multimedia dan bilik nilam. Itu sahaja daripada saya. Minta maaf jika ada salah silap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke bilik multimedia SMK Seri Pulau Perdana. Saya PPS Intern Afrina binti Kushairi akan membentangkan kepada anda semua tentang bilik multimedia kami. Bilik multimedia terletak di tingkat 4 bersebelahan dengan bilik digital dan bertemakan warna hijau. Bilik ini diurus oleh Cikgu Hanim Suria, Cikgu Sisi Pagi dan Cikgu Muhammad Zaidi, Cikgu Sisi Petang. Gambar pada skrin adalah gambar bilik multimedia pada tahun 2015. PPS SMK Seri Pulau Perdana telah diberi kepercayaan dan tanggungjawab oleh guru-guru untuk mendekorasi bilik ini mengikut hari bertugas masing-masing. Gambar seterusnya adalah gambar bilik multimedia yang telah siap didekorasi. Bilik ini mampu menampung seramai 35 orang dalam satu masa. Mempunyai 1 LCD, 8 PC dan 8 notebook. Bilik ini khas kerana mempunyai 2 cermin besar di bahagian belakang bilik untuk pemantauan guru-guru semasa murid menghidupkan PC dan notebook, serta mempunyai pembesar suara yang selalu digunakan oleh guru untuk ujian mendengar bahasa Melayu dan membuka YouTube dalam sesi PDPC. Terdapat juga mural yang dilukis pada luar bilik bagi mencantikkan lagi laluan ke bilik multimedia. Selain itu, bilik ini juga dilengkapi dengan pendingin hawa bagi memberi keselesaan kepada guru-guru dan murid-murid semasa menggunakan bilik ini. Bilik multimedia telah dirasmikan oleh Dr. Kamaria binti Samu pada tahun 2018. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Sektor Pengintegrasian Teknologi Pendidikan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan KPM. Untuk pengetahuan anda semua, di bawah pengurusan bilik multimedia juga mempunyai Di bawah pengurusan bilik multimedia juga terdapat mini studio hijau dan mini studio luar yang dalam proses penaik tarafan tetapi tergendala akibat wabak COVID-19. InsyaAllah proses ini akan bersambung selepas keadaan kembali ke normal biasa. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke bilik pembelajaran abad ke-21 atau dikenali sebagai bilik PEK 21A. Saya PPS Nur Syahira binti Warishi Muhammad ingin membentangkan tentang bilik PEK 21A ini. Untuk pengetahuan semua,
Pada tahun 2015, asal bilik ini ialah bilik sejarah dan geografi. Pada tahun 2016 pula, bilik ini telah dijadikan kelas. Manakala pada tahun 2017, bilik ini telah dijadikan kelas tingkatan 5. Seterusnya, kelas ini dijadikan bilik PAK21A pada tahun 2018 hingga 2019 yang bertemakan kuning dan kelabu. Sekitar tahun 2019 hingga 2020, Pusat Sumber SMK Seri Pulai Perdana telah membuat jalinan dengan syarikat Book Hub untuk tema STEM, iaitu Science, Technology, Engineering and Mathematics. Untuk tahun 2021, almari di belakang bilik PAK21A telah diletakkan pameran 3D seperti Mercu Tanda Negara, rumah-rumah ASEAN, aero angkasa, stadium-stadium dunia, solar dan park musim. Kesemua buku-buku yang berkaitan dengan aero angkasa dan STEM diletakkan di bilik ini. Antara aktiviti yang menarik bersama STREAM atau STEM ialah PPS SMK Seri Pulai Perdana mengadakan pameran di Perpustakaan Sultan Ismail di Kampung Melayu Majidi pada tahun 2020. Pameran ini bersempena dengan majlis pelancaran kelas bimbingan pelajar. Disebabkan pertambahan jumlah murid, bilik ini dijadikan kelas sementara untuk tahun 2021. Guru yang bertanggungjawab untuk menguruskan bilik ini ialah Cikgu Hairul Nisa untuk sesi pagi dan Cikgu Hidayat untuk sesi petang. Demikianlah perkongsian tentang bilik PAK21A ini. Saya mohon maaf sekiranya ada tersalah bahasa atau tersilap bicara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Bilik Rekreasi Pusat Sumber Sekolah SMK Seri Pulai Perdana. Saya PPS Puteri Irma Diana. Pada tahun 2015 hingga 2016, bilik ini dijadikan sebuah kelas. Kemudian pada tahun 2018, bilik ini dijadikan bilik rekreasi di bawah pengurusan Pusat Sumber Sekolah. Ia dirasmikan oleh Encik Muhammad Ali bin Taib. Beliau merupakan pengarah Jabatan Pembangunan Wanita Johor. Beliau juga yang menyumbangkan permainan dalaman kepada bilik rekreasi ini. Bilik ini diuruskan oleh Cikgu Suliana dan ia boleh menampung seramai 35 orang dalam satu masa. Antara kegunaan bilik rekreasi ini ialah pelajar dibawa oleh guru semasa waktu relief. Selain itu, bilik ini juga digunakan semasa mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan, terutamanya pada masa hujan. Terdapat pelbagai permainan dalaman yang disediakan di bilik rekreasi. Antaranya congkak, karem, sahiba, catur, permainan minda dan banyak lagi. Kebanyakan permainan dalaman yang ada di dalam bilik rekreasi ini diwakaf oleh ibu bapa dan guru-guru. Di sini saya lampirkan beberapa gambar permainan di dalam bilik rekreasi. Terdapat permainan minda, ruang individu dan besar, almari untuk simpanan, karem dan juga congkak. Sekian, terima kasih dan saya memohon maaf atas salah silap saya sepanjang perkongsian ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Galeri PSS. Saya PPS Nur Nazira akan membentangkan lebih lanjut mengenai Galeri Pusat Sumber Sekolah atau lebih ringkasnya dipanggil Galeri PSS. Galeri Pusat Sumber Sekolah diwujudkan untuk mengurangkan sesak di perpustakaan. Galeri Pusat Sumber Sekolah ini juga mempamerkan semua kenangan program, gambar pengawas PSS, pencapaian PSS, pelak cenderahati daripada tamu dan banyak lagi. Sebelum terwujudnya Galeri Pusat Sumber Sekolah pada tahun 2015, lokasi ini telah dijadikan sebagai bilik DPM. Manakala pada tahun 2016, lokasi ini telah dijadikan sebagai bilik stor dan perabot. Pada tahun 2017 sehingga kini, lokasi ini telah dijadikan sebagai Galeri Pusat Sumber Sekolah. Seperti yang anda semua dapat lihat, inilah gambar asal keadaan Galeri Pusat Sumber Sekolah.
Galeri Pusat Sumber Sekolah ini telah dirasmikan oleh Datuk Nafisah binti Ahmad, mantan pengarah Perpustakaan Negara pada 8 September 2018. Seperti yang anda dapat lihat, inilah keadaan dan suasana Galeri Pusat Sumber Sekolah yang terkini. Mohon maaf salah dan silap daripada saya, PPS Nurnat Zira. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya PPS Safina akan membentangkan tentang bilik PEK 21B. Bilik PEK 21B terletak di tingkat 3 SMK SPP dan satu-satunya bilik khas di bawah pengurusan PSS yang mempunyai lebih daripada satu warna, iaitu warna kuning, biru, merah dan hijau. Pada tahun 2019, pakej lawatan ke PSS SMK SPP bermalam di sekolah in UTM dan ke Legoland pada keesokan harinya telah mendapat permintaan yang tinggi. Oleh hal yang demikian, pihak Legoland berbesar hati sudi menaja bilik PEK 21B. Jadi ini adalah sekitar majlis perasmian bilik PEK 21B oleh YB Tuan Haji Syaharuddin bin Sharif, iaitu mantan pengarah pendidikan Johor pada 29 November 2018. Dan ini adalah keadaan asal bilik PEK 21B. Dan ini adalah keadaan sekarang. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PPS Tingkatan 4 Aiman Syafiq Aziman mengucapkan selamat datang ke Galeri Seri Perdana PSS SMK Seri Pelayan Perdana. Galeri Seri Perdana PSS SMK Seri Pelayan Perdana dirasmikan pada 2 Mei 2019. Galeri Seri Perdana ini terletak di tingkat 4 SMK Seri Pelayan Perdana dan juga diletakkan bersebelahan dengan bilik rekreasi yang juga terletak di bawah urusan Pusat Sumber Sekolah. Galeri ini mempunyai 3 sudut, iaitu sudut seni, sudut sejarah dan sudut negeri Johor. Sudut seni diurus oleh guru seni sekolah kami sendiri, iaitu Encik Iqbal. Ini merupakan gambar-gambar Galeri Seri Perdana yang telah siap. Ini pula merupakan gambar-gambar pembikinan Galeri Seri Perdana SMK Seri Pelayan Perdana. Mereka ini merupakan bekas-bekas pengawal pusat sumber bagi PSS SMK Seri Pelayan Perdana. Ini pula merupakan gambar-gambar pembentangan oleh PPS kami sendiri dan juga Cikgu Syah sendiri. Sekian, terima kasih daripada saya, PPS Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya PPS Amalan Nurhana binti Muhammad Afzal Nizam pada hari ini akan membentangkan tentang Galeri Cendawan Perpustakaan SMK Seri Pelayan Perdana. Cendawan ialah organisma yang sangat unik dan tidak tergolong dalam alam haiwan atau alam tumbuhan. Di kebanyakan negara, cendawan ditanam sebagai sumber makanan penduduk kerana mengandungi nilai gizi dan zat yang tinggi. Spesies cendawan seperti tiram kelabu, tiram putih dan tiram raja adalah spesies yang popular dalam kalangan penggemar cendawan. Begitu juga dengan perpustakaan kami yang menjana idea untuk menubuhkan galeri cendawan. Selain daripada perpustakaan kafe, hasil cendawan ini juga digunakan sebagai dana untuk menjalankan aktiviti di perpustakaan kami. Galeri cendawan ini bermula pada tahun 2019 dengan fasa 1 sebanyak 200 kub cendawan sebagai percubaan. Berlanjutan kepada fasa 2 dan fasa 3, kemudian terpaksa dihentikan kerana cuti sekolah sepanjang perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan. Namun, pada tahun ini iaitu 2021, ruang cendawan akan dinaik taraf menjadi ruang dan galeri cendawan untuk diletakkan info-info tentang cendawan. Ramai orang bukan sahaja dapat melihat cendawan-cendawan di sini, malah dapat juga menambah ilmu pengetahuan dengan buku dan info tentang cendawan yang disediakan dalam bilik ini.
Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa, perpustakaan kami sempat mengadakan aktiviti khusus kendali cendawan pada 14 November 2019 oleh sebuah syarikat untuk guru dan pengawas pusat sumber SMK Seri Pulai Perdana yang dipertanggungjawab untuk menguruskan galeri cendawan. Itu sahaja sebersedikit perkongsian tentang galeri cendawan perpustakaan SMK Seri Pulai Perdana. Saya mohon maaf jika ada tersalah bahasa dan tutur kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya PPS Nur Alia Nafisa binti Mat Saleh ingin membentangkan tentang salah satu perpustakaan kami yang sangat unik, iaitu Perpustakaan Kontena. Perpustakaan Kontena ini telah dirancang pada tahun 2018. Kertas kerja telah dihantar ke pelbagai pihak untuk menjayakan perpustakaan ini. Namun, pada tahun 2019, sebuah kontena telah didermakan kepada kami. Perpustakaan ini unik kerana ia menggunakan tenaga solar yang dapat menjimatkan tenaga elektrik. Dan tenaga solar ini adalah salah satu sumber yang dapat diperbaharui. Ini adalah gambar pada 21 September 2019 di mana kontena telah didermakan kepada kami. Pada akhir 2019, sebuah syarikat Puma Solar Power telah bersetuju untuk menyumbangkan kelengkapan solar dan pemasangan di kontena tersebut. Ini adalah gambar semasa kami sedang menguji tenaga solar. Pada Februari 2020, perpustakaan komuniti ini telah diberi nama oleh Encik Muhammad Azam dengan Azam Skomlib. Ini kerana beliau ialah pengatua kedua yang banyak menyokong usaha PSS. Pada 13 Mac 2020, dengan tema superhero, perpustakaan Komlib ini sepatutnya dirasmikan. Tetapi ditangguhkan atas pandemik COVID-19. Begitu juga dengan Komlib Fun Run yang sepatutnya berlangsung pada 14 Mac 2020. Ini adalah poster semasa kami membuat malam apresiasi dan Komlib Fun Run di Azam Komlib pada 13 dan 14 Mac 2020. Sekian, itu sahaja daripada saya PPS Nur Alia Nafisa.